Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Yang saya hormati barisan imam, barisan Bilal, siap-siap surau, ahli jawatan kuasa tinggi, ahli jawatan kuasa kecil surau, seterusnya muslimin, muslimat yang tak mampu saya sebutkan satu persatu nama hadirin sekalian, namun tidak mengurangkan rasa hormat saya, rasa kasih saya kepada anda semua. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya ingatkan, marilah kita berniat i'tikaf di masjid ini. Bagi yang belum berbuat demikian, moga duduknya kita saat ini di tempat kita solat, duduknya kita saat ini bagi menantikan solat fardunya lain, Allah sempurnakan limpahan rahmat, ketenangan, keampunan buat kita semua. Moga-moga pada saat ini juga para malaikat terus menerus mendoakan kita dengan 3 doa. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Saat ini malaikat mendoakan kita dengan 3 doa tersebut. Sampai bila? Sampai kita melakukan salah satu dari 2 perkara yang membatalkan doa malaikat tersebut. Yang pertamanya, kita berhadas, ataupun yang keduanya, kita menyakiti orang lain. Jadi kita harap tuan-puan dapat kita menjaga adab di rumah Allah. Moga ganjaran yang Nabi dan Allah janjikan buat kita, Allah sempurnakan buat kita dan beri kepada kita pahala yang tidak terhitung. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah tahu hari ini kita meraihkan lagi hari kemerdekaan, kebebasan kita daripada dibelenggu kan pada zaman dulu tu. Kan saban tahun kita raih kemerdekaan, yang maknanya kita dah bebas. Maknanya kita dah bebas daripada kena kepung, kena kekang dengan orang lain kan, kena kontrol dengan orang lain. Tapi sampai bila kita nak terbebas daripada kekangan, gangguan dan hasutan syaitan kan? Sampai bila kita nak merdeka daripada kita kalah dengan nafsu kita sendiri? Sampai bila kita nak bebas daripada kejahilan orang jahiliah kan? Kita tahu orang jahiliah ni dia perangai dia pelik-pelik kan? Malah kita pun ada curi sikit-sikit kan? Bani Israel pun antara umatnya Allah murka, Allah benci, perangai pelik-pelik, tapi kita pun curi, tiru sikit-sikit kan? Jadi sampai bila kita nak bebas, merdeka daripada kita mengikut orang lain, orang Yahudi, Nasrani. Dan pastinya Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 185, sesiapa yang bebas, iaitu dia merdeka daripada terkena api neraka, lalu dia dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia ialah orang yang benar-benar berjaya. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang terbebas, terkeluar, merdekanya dia daripada api neraka, lalu dia dimasukkan dalam syurga, maka dialah yang sebenar-benarnya orang yang berjaya. Maknanya apa tuan-puan? Kalau saat ini kita tidak melakukan apa-apa amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada terkena azab neraka Allah, kita saban tahun sambut merdeka tak ke mana, dan kita tak menghayati kemerdekaan yang sebenarnya Islam dan yang Allah nak kita kecapi sebenarnya di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini juga kita nak memerdekakan kejahilan kita daripada tak faham langsung ayat Quran, yang mana mungkin saya akan mulakanlah daripada awal. Sebelum ni saya guna kitab ni juga
untuk saya jadikan panduan untuk kita tadabbur kan, faham ayat Allah, untuk kita bincang topik-topik yang berkaitan. Tapi insya-Allah pada malam ni saya mula daripada awal terus kan. Kita mula daripada surah Al-Fatihah kan, sampai habis mana tak tahu. Siapa pergi dulu, takat itulah dia punya ilmu dia kan. Boleh jadi saya yang pergi dulu. Jadi kita nak membebaskan, nak memerdekakan jiwa dan otak kita daripada tak faham Quran kepada faham Quran. Sebab apa tuan-puan, kalau kita fikirkan, kita muhasabah tuan-puan lagi berumur daripada saya kan, Nabi sebut dalam hadis sahih kan, orang yang berumur ni dia ada keberkatan dia yang tersendiri. Sebab tu orang muda ni kena hormat orang yang tua. Sebab dia ada keberkatan, maksudnya pengalaman dia kan, dia punya buah fikiran dia, kematangan, banyaklah keberkatan yang ada pada orang yang lebih tua daripada kita. Sebab tu kita kena hormat mereka ni. Jadi kita tuan-puan, kita sedar tuan-puan, saya sendiri saban tahun kita duk tadarus khatam Quran puluhan tahun kan. Bila puluhan tahun, puluhan kali ya khatam, setiap Ramadan khatam kan, khatam ramai-ramai. Tapi tuan-puan, kalau saya tanya kan, berpuluh tahun tuan-puan dan saya sendiri duk baca Quran, boleh tak sebut satu dua ayat Quran yang tuan-puan faham, boleh cerita dekat orang? Adakala tuan-puan tahu terjemahan ayat ni tapi tak mampu memahamkan orang lain, maknanya apa tuan-puan? Kita belum faham ayat itu lagi kan, kita belum menghayati lagi ayat tersebut. Kalau kita belajar fiqh manhaji kan, buku yang kitab hijau yang Melayu tu ataupun arak yang warna hitam tu, pada topik muqaddimah awal dia menerangkan maksud fiqh kan. Fiqh maknanya dia faham dan boleh memahamkan orang lain. Jadi itu ilmu fiqh, faqah kan, faqihu fid din. Faqih, kita doa anak cucu kita, ya Allah faqihkanlah anak cucu aku dalam bidang agama. Faqih maknanya dia faham ilmu agama dan dia boleh beramal dan fahamkan orang lain ilmu agama tersebut. Itu yang kita minta doa tu. Jadi Quran ni insya-Allah kita akan sama-sama menelusuri ya kan, muka surat by muka surat, untuk kita lebih faham, supaya sekurang-kurangnya bila kita mati nanti tuan-puan kan, kita adalah beberapa ayat Quran yang kita boleh jawab kepada Allah, kita usaha belajar dia, faham dia dan beramal dengannya. Tapi sebelum tu, kalau kita lihat muqaddimah, pendahuluan daripada Quran ini Quran, kitab ni dinama dia Al-Quran Tadabbur wa Amal kan. Quran ni dia ada dia punya kaedah susunan dia. Dia mengajar bagaimana kita petik 2-3 ayat, dia ada soal jawab, dia nak cerita bagaimana nak beramal dengan ayat ni. Apakah nasihat di sebalik ayat ini yang kita nak ambil pengajaran. Jadi ini antara rujukan utama saya dan beberapa kitab tafsir yang lain untuk kita konkludkan, masukkan untuk kita ambil pengajaran daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum tu kita kena tahu asas tujuan ataupun asas pembelajaran ilmu Al-Quran yang ulama letakkan, terangkan susunannya untuk kita perhatikan. Setiap ilmu dia ada dia punya kaedah dia, disiplin dia untuk belajar. Kan, nak belajar ilmu tafsir, dia ada disiplin susunannya. Mula-mula kena faham ilmu Quran, hafal Quran, ilmu qiraat, bahasa Arab pun dia ada disiplin susunan dia. Jadi ilmu Quran ini secara umumnya ada 5 yang kita perlu tengok dan perhatikan, adakah kita ni ikut susunan atau main langkau-langkau kan. Jadi ulama susun ni penting. Saya akan terangkan secara ringkas apa kepentingannya. Baik, secara ringkas 5 susunan tertib pembelajaran Al-Quran ialah: yang pertama dengar, istima' nama dia. Dengar, istima' nama dia. Yang kedua tilawah, kita baca. Yang ketiga hafaz, kita hafal ayat tersebut. Yang keempat tadabbur, yang kita nak buat malam ini ni. Dan yang kelima amal, kita beramal dengannya. Ini 5 susunan pembelajaran dan pengajaran Al-Quran. Kan kita istima', kita dengar, lepas tu kita baca.
Lepas tu dah habis kita baca dan dengar dengan baik, kita hafal. Lepas dah hafal, kita tadabbur, kita fikir tentang ayat ini apa pengajaran, makna tersurat dan tersirat yang kita boleh ambil pengajaran. Dan yang kelima, kita beramal dengannya. Ini 5 susunan dia. Yang pertama, istima', mendengar ayat Quran. Jadi tuan-puan, bila kita nak belajar ilmu Quran, kita kena dengar daripada tok guru dulu. Kan? Kita kena dengar ustazah tuan-puan baca dulu, baru kita tilawah, baru kita masuk yang kedua. Zaman sahabat Nabi pun macam tu kan. Malaikat Jibril nak turunkan ayat Quran, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar malaikat Jibril baca. Lepas tu baru Nabi tilawah, baru Nabi baca. Kan? Dua step, 1 dan 2 ini kita sebut sebagai talaqi musyafahah. Talaqi secara lutut ke lutut lah istilah dulu kan. Berhadapan dengan guru kita. Guru kita baca, kita istima', kita dengar. Selepas itu kita pula tilawah, kita baca, guru kita istima', dia dengar dan perbaiki, betulkan bacaan kita. Jadi ini yang Nabi buat sebenarnya kan. Malaikat Jibril turun ke Nabi, Nabi kumpulkan sahabat macam ni, Nabi duduk, Nabi baca ayat Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca. Sahabat dengar. Dengar apa tuan? Dengar bagaimana bunyi huruf Nabi keluarkan, bagaimana huruf Nabi sebut dan keluarkan, dia orang dengar, dia orang ingat. Dengung panjang pendek, dia orang cam mana yang dengung, mana yang pendek, mana yang tak dengung kan. Jadi ini antara perkara asas ketika kita istima'. Tok guru baca, tengok YouTube ke kan. Dia bila musyafahah ni maknanya kita kena ada hubungan 2 hala. Kita tak mau satu hala. Kita dengar dekat YouTube, dengar dekat pen Quran, kita baca, siapa yang dengar dekat kita? So itu belum jadi lagi pembelajaran Quran. Belum jadi lagi kaedah talaki bacaan Quran. Jadi itu yang pertama, kita dengar, kita tanda. Saya selalu sebut ke anak murid saya, bila saya baca, kamu ambil pensel. Pensel jangan pernah lepas daripada tangan ketika nak hafal, nak baca Quran. Bila saya baca, bila tok guru itu baca, murid itu tanda mana yang tok guru tu dengung. Walaupun kita tahu kat situ kena dengung, kat ayat ini kena panjang, kita tahu, tapi itulah teknik belajar, kena tanda. Dah tahu, tetap kita tanda, supaya kita lebih mantapkan ayat itu, supaya tak tersilap bacaan dan sebutannya. Okey. Lepas tu kita baca, kita dah betul, dah habis selesai, tok guru kita dah mengiktiraf bacaan kita betul. Okey puan, okey tuan, okey ni dah okey ni, betul dah ni. Dengung panjang pendek pun tadi awal-awal salah, dah berbetul balik. Okey, settle. Dah betul, barulah kita hafal. Kan? Kalau kita nak hafal, kan? Kalau kita nak hafal, sebab tak wajib pun tuan-puan kita hafal 30 juzuk kan. Mungkin yang kita nak hafal ini tuan-puan, ayat yang kita rasa favorite ni, sukalah ayat ni kan. Ayat ni bagi aku semangat lah. Ayat ini ayat doa lah, aku nak hafal kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa kan dalam surah Al-Baqarah. Rabbana la tuzigh qulubana, ini pun doa dalam awal surah Ali Imran. Rabbana zalamna anfusana, ini doa Nabi Adam. Aku suka doa ni, ada dalam surah Al-A'raf. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati, ini doa Nabi Ibrahim AS. Dia minta, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunan aku hamba-hambamu yang mendirikan solat. Suka tengok ada dalam surah Ibrahim, kita hafal kan. Kadang tuan-puan akan nampak dekat rumah besar-besar, kereta mewah-mewah, dia akan tempek dekat kereta dia, dekat rumah dia, satu petikan ayat Quran, hadza min fadli rabbi. Kadang tuan-puan pun, ini dah familiar kan, hadza min fadli rabbi. Maknanya ini, dia nak kata kereta mewah dia, rumah besar dia, daripada fadli rabbi, Allah yang bagi kelebihan, kekuasaan dan keizinan Allah, bagi aku kaya, bagi aku mampu dapat kemewahan ini. Kita petik ayat tu saja, sedangkan ayat full dia yang Allah nak kita perhatikan. So kita buat hafal lah, hadza min fadli rabbi liyabluwani kan. Apa sambungan dia? Kita nak tadabbur. Memanglah kita tahu semua nikmat Allah bagi dekat kita daripada Allah, daripada kelebihan, kepemurahan Allah bagi kat kita. Tapi
petikan ayat itu ialah dari kalam Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surah Semut, surah An-Naml, juzuk ke-19. Ayat lepas tu yang penting yang Allah nak bagi kita perhatikan apa dia? Sama ada Quran Allah itu kita nak bersyukur ke kita nak kufur. Patut kena ambil full ayat tu, bukan ambil itu saja. Jadi apa yang saya nak sampaikan pada tuan-puan ni, nak hafal Quran tuan-puan jangan pernah target 30 juzuk kan. Sebab bila kita dah mula tuan-puan, kita kena habiskan. Makna habiskan tu bukan kena habiskan 30 juzuk, kena pegang betul-betul ayat yang kita hafal tu. Makin banyak kita tambah, makin berat tanggungjawab kita. Kan? Makin susah kita nak jaga. Jadi cadangannya apa tuan-puan? Apa yang tuan-puan berada, apa ayat Quran yang ada dalam kepala tuan-puan, pegang yang tu elok-elok. Pegang macam mana? Ingat betul-betul setiap ayat dia. Ingat betul-betul cara bacaan yang betulnya. Lupakan cara bacaan yang salah. Kan? Kita kadang zaman kecil-kecil dulu tuan-puan, hafal dengan dengar. Kita ni ikut-ikut. Itu bukan teknik yang betul kan dalam belajar Quran kita dah sebut tadi. Sebab tu yang jadi macam sekarang. Anak murid saya ada yang form 4, form 5, dia punya baca tu pening kepala tuan-puan. Form 6 pun ada, dia baca kita pening kepala tuan-puan. Pening kepala maksud dia apa? Beberapa banyak kali saya kata dekat dia, hang jangan baca apa yang dah hafal. Lupakan yang dulu, sebab yang dulu tu banyak salah. Hafal yang baru. Ini kesan kalau kita apa tuan-puan, biasakan hafalan bacaan yang salah. Sampai ke sudah kita tak mampu betulkan dengan baik. Jadi tuan-puan, Wadduha tuan-puan, An-Nas tuan-puan, Qul Huwallah 3 ku, Al-Mulk tuan-puan, Yasin tuan-puan, dah pernah hafal, pegang itu saja tuan-puan. Jangan memberatkan diri kita tuan-puan untuk tambah-tambah lagi, kecuali kita mampu menjaga dengan baik. Kan? Pegang yang tu, kontrol yang tu sampai kita mati. InsyaAllah ayat-ayat itulah yang akan jaga kita ketika kita mati nanti. Bukanlah hanya 30 juzuk itu menjanjikan, tidak. Ramainya 30 juzuk tapi akhirnya Quran laknat atas dia. Quran serang dia balik sebab dia larakan diri dia, dia lalaikan diri dia, dia tinggalkan diri dia, jauhkan dirinya daripada Al-Quran. Maka Quran beri laknat ke atas dirinya. Kita tak mahu macam tu. Tuan-puan pun boleh juga kena. Kalau tuan-puan dah ada ayat Quran yang dulu semangat hafal, Al-Mulk kan, bila dah main tua-tua ni, malah nak baca, cukup dulu. Tuan-puan hati-hati juga kan. Sebab apa kita nak hafal dulu tu? Ambil balik poin sebab apa aku semangat dulu tu, supaya sampai ke bila-bila kita sentiasa bersemangat untuk bersama dengan Al-Quran. Itu yang ketiga, hafaz. Yang keempat, tadabbur yang kita nak belajar pada malam ini. Dan yang kelima, amal. Jadi ada beberapa riwayat daripada para sahabat, yang mana antaranya kalam Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, di kalangan kami ini, ketika mana belajar 10 ayat Al-Quran, maka kami takkan berganjak ataupun berpindah ke ayat yang lainnya sehingga kami mengetahui sebenarnya maksud ayat itu dan beramal dengannya. Ini para sahabat punya cara mempelajari Al-Quran. Datang wahyu contoh 3 ayat lah, dia orang hafal betul-betul, baca betul-betul sama macam mana Nabi baca. Lepas tu mereka faham ayat yang mereka baca dan mereka beramal dengannya. Tuan-puan, kita surah Al-Fatihah 7 ayat, berpuluh tahun dah tuan-puan. Kita kadang kalau terkejut bangun tidur, kita tebuk suruh baca Al-Fatihah, kita boleh baca dengan lancar. Nak kata punya powernya ingatan kita dalam surah Al-Fatihah. Persoalannya, apa pengajaran kita boleh keluarkan daripada surah Al-Fatihah tuan-puan? Saban hari baca 17 kali sehari tuan-puan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam. Apa kita nak keluarkan pengajaran daripada ayat itu? Antaranya apa tuan-puan? Segala puji bagi Allah. Maknanya segala perkara baik yang kita nak puji Allah, termasuk dalam Alhamdulillah. Sebab tu disebut dalam riwayat hadis sahih, kalimah zikir Alhamdulillah itu memberatkan mizan, memberatkan timbangan mizan nanti. Sebab besarnya makna Alhamdulillah tersebut. Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan ini dia mentadbir sekalian alam. Apa yang berlaku dekat alam ini di bawah
kekuasaan Allah. Fikir, rupanya apa yang jadi dekat aku, kena musibah ke, dapat nikmat ke, semuanya di bawah kawalan Allah. Allah yang kontrol kita. Sebelum tangan saya nak pegang ini, semua Allah yang kawal untuk saya, tangan saya pegang ini. Itu kita boleh faham secara penghayatan ayat-ayat Al-Quran yang kita boleh ambil, khususnya dalam surah Al-Fatihah. Barulah kita beramal yang tadilah. Kita muhasabah, kita berasa yakin, dan kita menyampaikan pada orang lain apa yang kita dapat pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini insya-Allah kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Ada tuan-puan beberapa poin yang telah saya sebutkan dulunya berkaitan dengan kefahaman pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Fatihah ini. Baik, yang pertamanya kita akan lihat sikit apa muqaddimah pengenalan bagi surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah ni tuan-puan, dia ada banyak nama dia kan. Dia ada banyak gelaran panggilannya. Macam dulu juga saya pernah sebutkan kepada tuan-puan, bila sesuatu itu diberi padanya banyak gelaran dan nama, menunjukkan kemuliaan lebih, keistimewaan lebih pada perkara ataupun benda tersebut. Macam bulan Ramadan ada banyak nama sebab Ramadan itu memang special. Al-Quran dia ada banyak nama sebab Al-Quran ini special. Begitu juga surah Al-Fatihah, dia ada banyak namanya. Tuan-puan pun dah biasa dengar. Al-Fatihah nama dia kan, Ummul Quran, Ummul Kitab, Ummul Furqan, Al-Burhan, Al-Hakim, Asy-Syifa, penawar kan. Banyak nama dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini dia diturunkan 2 kali. Yang pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. Surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat tuan-puan. Bermula Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat Quran tuan-puan, semua awal surah tiada diletakkan nombor 1 pada Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Al-Fatihah. Sebab itu memang ayat pertama dia. Sebab tu dalam bab solat sunat kita mula dengan isti'adzah. Kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru mula baca surah Al-Fatihah. Jadi dia ada 7 ayat. Sebahagian riwayat yang lain mengatakan Bismillah itu bukan ayat pertama, tetapi Nabi sebut surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Dekat mana yang mencukupkan dia 7 ayat kalau Bismillah itu bukan ayat yang pertama? Yang mencukupkan ayatnya pada Siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti dekat situ. Situlah ayat yang ke-6 dia. Bagi riwayat yang mengatakan Bismillah bukan ayat pertama. Ghairil maghdub itu ayat yang ke-7 dia. Tapi kita bedai dua-dua sekali kan. Siratal ladzina an'amta alaihim pertama, kita sambung dengan yang kedua. Jadi itu kita punya perbezaan dia. Tapi ala kulli hal keduanya tetap 7 ayat. Patah perkataan dia ada berapa tuan-puan? Okey. Kalimah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah sebanyak 29 patah perkataan, termasuklah Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu 4 kan. Kalaulah riwayat yang kata Bismillah itu bukan daripada ayat surah Al-Fatihah, maka bagi kiraan mereka surah Al-Fatihah itu ada 25 patah perkataan tanpa dikira Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan huruf dia, sebab apa kita akan sebut lepas-lepas ni pun saya akan sebut tuan-tuan, kalau kita direzekikan masuk setiap awal surah, saya akan sebutkan bilangan huruf dia. Sebab apa? Untuk targhib, dorongan buat kita untuk semangat baca ayat Quran. Tuan-puan pun dah tahu Nabi sebutlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, satu huruf Al-Quran Allah beri 10 pahala. Jadi surah Al-Fatihah ini ada lebih kurang 141 huruf. Kalau darab dengan 10, itulah nilai pahala buat kita insya-Allah kalau kita baca dengan baik dan betul seperti mana yang Nabi nak kita bacakan. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara ringkas pendahuluan berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Biasanya surah Al-Fatihah ini kita beramal waktu bila? Pasti yang pertama ketika setiap kali kita mendirikan solat.
Ini tempat beramal dengan surah Al-Fatihah. Surah lain nanti kita akan sebut bila masuk surah-surah tersebut. Kan Nabi sebut adalah hadis Imam Bukhari, tak dikira solat kalau seseorang itu tidak baca surah Al-Fatihah. Kan adalah perbincangan fiqh dia tuan-puan, kita tak mau sebut secara detail. Fatihah ini juga biasa kita amalkan ketika ruqyah. Kita berubat orang kan. Adalah kisah daripada hadis Imam Bukhari, sahabat Nabi ni dia pergi musafir kan. Lepas tu dia satu kampung ni dia kenal, kata ini sahabat Nabi, dia panggil suruh berubat dia punya raja. Sahabat Nabi ni tak ada pengalaman nak berubat orang kan, lalu dia baca surah Al-Fatihah. Kalau nak berubat orang ni tuan-puan, kita yang baca kena yakin, orang yang berubat itu kena yakin kepada Allah, barulah punya kesan mujarab dia itu lebih tinggi. Kalau kita saja yakin kepada Allah, orang yang kita berubat tu duk terhuyung hayang macam duk was-was dengan Allah, maka tak akan berkesan kita punya ruqyah tersebut. Maka sahabat Nabi ni dia hanya baca surah Al-Fatihah. Habis dia selesai, raja itu pun sihat, dia balik kepada Nabi, dia cerita dekat Nabi, Nabi pun mengakui perbuatan tersebut. Maknanya apa tuan-puan? Kita kalau nak buat ayat penawar dekat anak cucu kita ke, tak ada nak pergi jumpa ustaz kan, tak ada nak pergi jumpa siapa-siapa yang boleh buat ayat boleh buat air penawar ni, kita lah buat. Malah kita lebih kuat. Apa maksud saya kita lebih kuat? Kalau kita baca surah Al-Fatihah, tuan-puan sehari 17 kali zikir, wirid surah Al-Fatihah, pasti mampu mendatangkan penghayatan, kefahaman dan tawakal kepada Allah. Al-Fatihah sudah memadai buat kita untuk ruqyah ataupun sebagai air penawar buat kita. Baik, itu secara ringkas tuan-puan, amalan ataupun keadaan yang mana kita biasa gunakan surah Al-Fatihah untuk beramal padanya. Baik, yang pertama pengajaran yang kita boleh ambil dalam surah Al-Fatihah ialah terangkum padanya adab-adab berdoa. Adab ini telah saya sebutkan dulunya dalam fiqh doa yang kita bincangkan sebelum ini dalam 2 bulan lepas. Jadi secara ringkas, adab doa yang kita boleh ambil dalam surah Al-Fatihah, mulakan dengan puji Allah. Lepas tu kita menyebut kelemahan, kesusahan diri kita kepada Allah. Ingat tuan-puan, bila kita sebut, kita mengadu kesusahan, kelemahan, kekurangan yang kita hadapi kepada Allah, itu tidak dikira mengeluh dan tidak redha pada ujian Allah. Kan? Para sahabat Nabi buat macam tu, tapi mereka datangkan kesabaran dan keredaan kepada Allah. Jadi tuan-puan, kepada manusia baru kita dikira mengeluh. Dengan manusia, Quran ajar kita musyawarah, berbincang. Kita tak digalakkan mengeluh kepada manusia atas segala masalah kita, tapi sekadar berbincang, cerita apa masalah kita, bukan mengeluh kan kepada manusia. Tapi Allah dan Nabi nak ajar kita mengeluh hanya kepada Allah, dan itu tidak dikira tidak redha atas ujian musibah yang kita ditimpakan. Lepas tu dalam surah Al-Fatihah ada doa kena ikhlas, tawakal setiap masa, doa perkara yang baik-baik. Lepas itu dalam surah Al-Fatihah ajar kita adab berdoa untuk apa? Berdoa untuk ramai-ramai jamaah. Jangan doa hanya untuk kita seorang-seorang. Doalah sekali untuk ahli keluarga, jiran-jiran dan seluruh keluarga dan masyarakat kita. Dan tutuplah doa kita dengan amin. Minta Allah perkenankan doa kita. Itu secara lajulah tuan-puan. Iaitu yang pertama, adab doa kita boleh ambil pengajaran daripada surah Al-Fatihah. Yang kedua yang kita boleh ambil pengajaran dalam surah Al-Fatihah, iaitu kita nak lihat pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima ni tuan-puan banyak pengajaran kita boleh ambil padanya. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertamanya Allah nak ajar kita pada ayat yang kelima ini kepentingan bersatu padu, kepentingan kita berada dalam jamaah. Disebut dalam hadis sahih, Nabi mengatakan alaika bil jamaah, selalulah kamu duduk dalam jamaah. Jamaah dalam solat ke, kan, jemaah masjid ke, jemaah apalah, maknanya Nabi tak bagi kita kerap duduk seorang-seorang, tapi kita kena juga duduk seorang-seorang. Untuk kita bertafakur, muhasabah diri kepada Allah perlu, tapi bukan sepanjang masa. Islam agama pun tak mau dan tak nak kita selalu ibadat kepada Allah sahaja sehingga kita meninggalkan hubungan kita sesama manusia.
Apa dia punya dalil dia? Allah mengatakan iyyaka na'bud. Ya Allah, kepada Engkau sahajalah kami beribadat. Maknanya yang lainnya ialah dalam ibadat tuan-puan usahalah cari persekitaran yang baik. Jemaah lah, kita cari persekitaran yang baik, kawan-kawan yang baik, untuk kita kekal istiqamah dalam na'bud, dalam beribadat kepada Allah. Ibadat ini skopnya luas, kan? Apa-apa perkara yang kita niatkan kepada Allah itu ibadah. Gotong royong kerana Allah, kita berjemaah, jangan buat seorang-seorang penat. Kita buat berjemaah, kita sedang mengaplikasikan ayat iyyaka na'bud, iaitu pentingnya kita berada dalam geng untuk kita buat ibadat kepada Allah. Baca Quran, ajak 2-3 orang berjemaah. Sebab apa? Bila kita baca Quran, macam kita buat malam ini, kita belajar ilmu Quran, kita buat pula di rumah Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, pada saat ini Allah limpahkan rahmat, ketenangan, keampunan, dan Allah bersedia mustajabkan doa tuan-puan. Malah saat ini juga Allah menyebut nama seorang-seorang di kalangan kita pada malam ini, nama tuan-puan, dan Allah menyebut serta berbangga-bangga dengan para malaikat Allah. Maknanya tuan-puan sedang Allah memperkenalkan kepada para malaikat Allah sebagai orang yang baik, orang yang belajar ilmu Quran di rumah Allah. Itu pentingnya berjamaah. Itu yang pertama, pengajaran pada ayat yang kelima. Yang kedua ialah Allah nak mengajar kita bahawasanya bila kita buat ibadat kepada Allah, jangan kita lupa untuk wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah agar kita dapat istiqamah ibadat yang kita buat sebelumnya, kan? Sebab itu antara ulama sebut, antara sebab ini pandangan ulama, kan, bukan secara tepatnya. Sebab itu mungkin Allah letak ibadat, lepas tu minta tolong, menunjukkan apa? Setiap ibadat yang kita buat ini tuan-puan kena hasil pertolongan Allah, nasta'in daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya, Nabi wasiatkan kepada Muaz, kan? Tuan-puan pun mungkin pernah dengar hadis tersebut. Nabi wasiatkan kepada Muaz, wahai Muaz, janganlah engkau pernah tinggal. Apa bahasa buku, kan? Janganlah hang tinggal wahai Muaz, setiap kali habis solat berdoa kepada Allah dengan lafaz doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, janganlah pernah engkau tinggalkan setiap kali habis solat fardu. Ulama bincang waktu bila, sama ada sebelum bagi salam ataupun selepas bagi salam. Maknanya tuan-puan, jangan tinggal doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi bukan sahaja wasiat kepada Muaz, tapi kepada kita juga, jangan tinggal doa ini. Apa maksud doa tersebut? Ya Allah, bantulah aku untuk selalu zikir dan ingat kepada Engkau. Dan ya Allah, bantulah aku untuk selalu syukur kepada Engkau atas segala kurniaan Engkau bagi kepada aku, sikit ataupun banyak. Tolonglah ya Allah, jadikanlah aku sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, ya Allah, elokkanlah ibadat yang aku buat solat tadi ya Allah. Habis baca Quran, kita nak baca doa ini, boleh ke tidak? Kena dengan amalan dia, maksudnya kena pada tempatnya, betul lah. Ya Allah, jadikanlah Quran yang aku baca tadi ini ya Allah, pahalanya elok-elok Engkau beri kepada aku. Jadi kalau Al-Quran ini ya Allah, kalaupun ada salah, moga selepas ini ya Allah, Engkau hadirkanlah orang yang boleh memperelokkan bacaan Quran aku, memperelokkan solat yang aku buat. Ini antara hikmah doa tersebut. Ataupun tuan-puan tak boleh hafal, bacalah doa yang Melayu, tuan-puan reka sendiri. Ya Allah, Engkau terimalah ibadat aku. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk terus dapat berjemaah asar nanti ya Allah, maghrib nanti ya Allah, zuhur ni aku dapat berjemaah ya Allah, bagilah asar nanti pun aku sempat berjemaah ya Allah. Ini yang Allah nak ajar dalam surah Al-Fatihah. Bila kita buat ibadat, kena minta tolong kepada Allah, dan kita kena sedar ibadat yang kita buat ini hasil pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kebanggaan yang boleh kita cerita ke orang dalam ibadat yang kita buat. Tak payah kita nak riak,
Tak payah nak syok sendiri, ujub. Sebab semuanya hasil nasta'in daripada Allah, hasil daripada pertolongan Allah kepada kita dalam menyempurnakan ibadat yang kita lakukan tersebut. Jadi tuan-puan, kita beri laluan azan terlebih dahulu untuk kita mengambil fadilat menjawab dan doa selepas azan. Lepas ni kita akan sambung sikit lagi point bagi kita nak dapat pengajaran dari ayat yang kelima surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وصلى الله وسلم عليه الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada ayat yang kelima kita dapat beberapa pengajaran, antaranya yang tadi
setiap ibadat yang kita lakukan kepada Allah itu, tuan-puan, usahalah untuk setelah itu kita berdoa minta kepada Allah agar Allah bantu kita untuk istiqamah ibadat tersebut. Kita doa juga kepada Allah, moga apa? Moga Allah beri kita hidayah, kan? Beri kita hidayah dan petunjuk supaya ibadat yang kita buat itu, adapun ada kekurangan dan kesilapan, Allah bantu untuk kita perbaiki ibadat tersebut. Kadang-kadang kita duk berasa kita ni tak perlu kepada doa minta hidayah kepada Allah, kan. Tapi kita lupa, kan, hidayah ini bukan hanya melekat kepada Islam ataupun tak Islam, iman ataupun tak iman, kan. Tapi kepada setiap perkara. Hidayah ni kalau bahasa buku dia lebih kurang maksud dia teori, satu ilmu, kan, kefahaman, pengetahuan. Taufik pula ialah kita minta supaya Allah bagi kita kekuatan, kan, untuk kita apa? Untuk kita melaksanakan ibadat tersebut. Jadi bila kita minta tolong kepada Allah pada setiap ibadat kita itu, moga Allah beri kita hidayah. Maksudnya moga-moga ibadat yang kita buat itu, kalaupun ada kekurangan, kesilapan, Allah hadirkan hidayah, hadirkan teguran, sama ada melalui lisan para ustaz-ustazah ataupun dengar video, kan, tengok kuliah-kuliah ke, baca buku ke, oh rupanya baru aku tahu, kan, tempat paras ni aurat kalau ternampak dalam solat. Oh bila terdedah aurat dalam solat, bila cepat-cepat kita tutup, oh tak apa, tak batal lagi solat, contohnya. Jadi itu semua boleh menghilangkan was-was dan keraguan kita dalam ibadat yang kita buat. Secara tak langsung ibadat kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi yang keseterusnya, bagi ayat yang kelima, Allah nak ajar kita apa? Selalulah ikhlas kepada Allah pada setiap ibadat kita buat, na'bud kita. Semua yang kita niatkan hanya kepada Allah, itulah yang dikira sebagai ibadah. Antara lainnya daripada ayat tersebut, Allah nak ajar kita apa? Iyyaka na'budu, ya Allah, kepada Engkau sahajalah kami sembah, iaitu salat. Maknanya dalam ayat ini juga antara ulama tafsir menyebutkan antara dalil wajibnya salat itu secara berjemaah, kan. Sebab tu dimulakan dengan na'bud. Banyak lagi tuan-puan ayat Quran yang lainnya. Juzuk 1 ni pun ada lagi 2-3 ayat yang kita boleh letakkan sebagai sandaran kepentingan salat itu, salat fardu itu secara berjemaah. Jadi itu antara beberapanya tuan-puan pengajaran kita boleh ambil daripada ayat yang kelima. Banyak lagi tuan-puan, kan, tuan-puan baca ayat tu ataupun ayat Quran yang lain, tuan-puan tengok terjemahan dia, baca ulang-ulang kali terjemahan dia, cuba datangkan penghayatan dan kefahaman. InsyaAllah tuan-puan dapat beramal dengan baik ayat tersebut, dan dalam masa yang sama tuan-puan akan ingat ayat tersebut sampai bila-bila. Jadi tuan-puan, saya kira kita berhenti pada ayat itu dahulu pada malam ini. InsyaAllah kalau kita ada rezeki berjumpa pada bulan hadapan, pada sesi yang hadapan, kita akan sambung beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh dalam surah Al-Fatihah, yang mana Allah dan Nabi nak suruh kita faham sebaiknya agar setiap kali kita bacanya pada setiap solat kita, kita lebih mampu menjalani kehidupan kita dengan lebih baik berdasarkan aturan agama yang sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Moga Allah beri taufik dan ataupun kekuatan untuk kita amal dan sampaikan. Tuan-puan, jangan berasa yakin dengan bacaan Quran kita, sentiasalah usaha memperbaiki dan mendengarnya dengan baik. Usahalah untuk memperdengarkan bacaan tuan-puan kepada orang yang lebih baik bacaannya, ustaz-ustaz, imam-imam, kan, guru-guru Quran, khususnya surah Al-Fatihah. Tuan-puan, kalau kita sengaja membetulkan bacaan Fatihah kita yang tidak betul itu, maka selamanya kita dalam keadaan jahil dan boleh merosakkan solat kita, kan. Jangan kita berasa yakin dengan Fatihah kita, tuan-puan. Saya sendiri pun tuan-puan, bila kita pergi mana-mana, saya pergi jumpa Tok Guru, saya akan baca Al-Fatihah saya tahu saya mungkin ada kesilapannya. Kita tak tahu. Orang yang lebih berilmu dan lebih faqih dalam bidang tersebut, mereka lebih boleh trace apa kesilapan-kesilapan. Cuma apa tuan-puan, paling kurang bacaan Quran kita, janganlah kita sengaja salahkan sebutan huruf dia
Ha dengan ha kita tibai dua-dua sama kan. Ain dengan a bila berjumpa sebelah-sebelah kita tibai dua-dua sama. An'amta kan, padahal an'amta contoh. Dan yang kedua, baris tuan-puan perhatikan, baca dengan baik setiap Quran yang ayat Quran yang kita baca. Pastikan setiap baris dan hurufnya kita tidak termasuk pada baris dan hurufnya lain. Moga Allah sempurnakan pahala bacaan buat tuan-puan selama ini. Moga Allah jadikan sebagai pahala yang tidak terhitung. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf terlanjur, terlebih bicara. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa, ada rezeki pada sesi yang akan datang. Kita akan sambung tadabbur pada ayat yang keseterusnya dalam surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh tutup majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.